Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, rungkaikanlah segala simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya difahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu pada diri kami ini melainkan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah sahajalah wahai Allah, Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Pagi yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kepada kita. Berkelapangan untuk berada dalam suasana majlis ilmu, zikrullah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Ta'ala banyak cara dia, dengan cara kita menyebut dengan lidah, dengan cara kita melakukan dengan anggota bil jawarih, dengan hati dan sebagainya. Berzikir dengan lidah kita menyebut-nyebut nama Allah, baca Quran, istighfar sebagainya. Berzikir dengan anggota kita bekerja. Berzikir juga bekerja cari nafkah yang halal. Juga berzikir dengan tujuan kita mendapat keampunan dan keredaan Allah, hasil rezeki yang halal. Juga berzikir. Bahkan ada dosa-dosa yang tidak terhapus melainkan dengan kita bekerja. Dihapuskan dosa. Berzikir juga dengan kita duduk, misalnya tuan-tuan, puan-puan pendengar, duduk dalam majlis ilmu, secara online ataupun membaca buku sebagainya, itu juga berzikir, tujuan ingatkan Allah. Maka kita bersyukur pada Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengendalikan program pada pagi ini. Alhamdulillah. Sebagaimana kita janjikan, kita akan bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan amalan-amalan ataupun apakah yang perlu kita lakukan dikala kita berada di usia senja. Usia senja maknanya di akhir-akhir kita nak pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang akan kita bawa untuk bertemu Allah Taala? Maka di sana beberapa hadis Nabi SAW yang mana Imam Nawawi rahimahullahu taala telah merumuskan. Maka satu bab dalam kitab Riyadhus Salihin, Al-Hasu 'ala al-Izdiyad min al-khair fi awakhir al-umr, yang mana galakkan supaya kita menambahkan amal-amal soleh. Al-Izdiyadi minal khair, supaya kita menambahkan amal-amal soleh kita di akhir-akhir usia. Maksudnya di usia kita telah senja ini. Kita berada di umur 50, akhir usia dah. 60, 70 tahun itu dah usia senja. Walaupun ada di kalangan kita yang diberi umur panjang hingga 100 tahun, 90 tahun, tapi ghalibnya umur 60 tu dah hampir-hampir dengan saat kematian. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, a'mar ummati baina sittin ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku adalah antara 60 hingga 70 tahun. Sekitar itu sahaja. Dan Nabi kita SAW dijemput Allah ila rafiqul a'la pada usia 63 tahun. Dalam perkiraan Hijriyah, perkiraan bulan-bulan Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, dalam usia kita, usia rata-rata kita 50 tahun lebih kan. Saya pun dah berumur 56 tahun. Dah terasa dah banyak kelemahan pada diri kita. Misalnya, zaman muda dulu kita boleh
berjoging, berlari-lari, panjat pokok, boleh angkat berat. Tapi sekarang ini dah terasa banyak dah perubahan pada diri kita. Nak panjat pokok dah tak mampu lagi dah. Dan mengangkat berat guni-guni padi, guni-guni beras, 10 kilo, 20 kilo, kita dah tak mampu ataupun dalam keadaan memaksa-maksa diri. Apatah lagi ingin berlari, berkejaran main bola dan sebagainya, dah tak mampu. Kita hanya boleh melangkah berjalan. Ini menunjukkan bahawa notis yang Allah Ta'ala hantarkan pada kita itu dah banyak notis. Bila kita buka tudung ataupun buka kopiah, kepala kita sudah memutih dengan uban. Bila kita makan, kita dah terasa banyak kekurangan. Gigi kita telah kehilangan gigi, kita dah punya makanan dah tidak seperti dahulu lagi. Perlahan-lahan kadang-kadang kita terbelahak dan sebagainya. Itu petunjuk bahawasanya kita telah berada di usia senja. Maka menyedari hakikat ini, al-hasu alal izdiyad. Maka kata Imam Nawawi, perlu kita menambahkan minal khair, kebajikan kita. Fi awakhir umur, dalam usia kita di penghujung akhir-akhir umur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir. Sadaqallahul azim. Berkata Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yani Abdullah bin Abbas, maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Tidakkah kami telah tambahkan kepada kamu umur mencapai usia 60 tahun? Awalam nu'ammirkum. Tidakkah kami telah tambahkan kepada kamu, berikan umur pada kamu yang sepatutnya kamu boleh berfikir. Patutnya kamu boleh mengambil pengajaran dalam usia itu. Takkan dalam usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kamu belum boleh berfikir lagi. Tidak lagi matang. Bahkan dalam usia itu sudah cukup untuk kamu menginsafi diri dan mengambil iktibar apa yang telah berlaku. Kita dah melihat suasana masyarakat kampung kita, yang mana ada orang tua, ada orang muda. Sengaja Allah Ta'ala jadikan daripada kalangan masyarakat kita ni, ada yang umur panjang, supaya kita melihat, memerhatikan bagaimana bila seorang itu umur panjang, terlantar di atas katil. Bila umur kita panjang, umur 80, 90 tahun, terlantar di atas katil. Kadang-kadang perlukan orang lain untuk mencucikan. Bila kita keluarkan air besar, buang air besar, air kecil, orang lain tolong basuh. Kadang-kadang untuk lapkan badan kita pun orang lain yang bantu kita, mandikan kita. Maka masa usia yang Allah Ta'ala berikan kelapangan ini, rebutlah masa. Buat kebajikan sebaik-baik. Alam nu'ammirkum, tidakkah kami telah berikan kepada kamu wajah aku nazir, dan datang kepada kamu peringatan dari Allah. Waqila, dan katakan juga maknahu samani asyara sanah. Ada juga nyatakan bahawa amirkum di sini kami panjangkan umur kamu sehingga 80 tahun. Waqila, ada juga yang menyatakan bahawa arba'ina sanah, 40 tahun. Dan begitu jugalah kata Al-Hasan, Al-Kalbi, Al-Masruq dan sebagainya. Mereka menukilkan daripada pandangan Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Yang mana wanaqulu, dan kami berkata bahawa anna ahlal Madinah, ahli Madinah, penduduk Madinah,
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, penduduk Madinah kanu adalah mereka itu iza balagha ahduhum arba'ina sanatan. Apabila usia mereka dah meningkat sampai umur 40 tahun. Bila umur mereka dah mencapai umur 40 tahun, tafarragha lil ibadah, mereka telah freekan benda-benda lain. Mereka telah ruangkan masa untuk ibadah pada Allah. Tidak ada sibuk dengan benda-benda lain dah. Bila usia dah mencapai 40 tahun, mereka ruangkan masa untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Tafarragha lil ibadah. Mereka telah kosongkan, ruangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya bila kita kejarkan dunia, sebenarnya tak pernah cukup pun. Bukan kata nak tinggalkan dunia, tidak. Jangan tinggalkan dunia. Tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beringatan ini pada mereka yang kejar dunia, tinggal akhirat. Nak berniaga-berniagalah, tapi akhirat jangan tinggal. Nak bekerja, nak urusan apa sahaja sekalipun, akhirat lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih utama bagimu, wahai Muhammad, daripada kehidupan dunia ini. Akhirat itu lebih utama. Kalau tinggal yang utama, kejar berebut untuk dapatkan dunia, tinggalkan yang utama, itu orang-orang yang sangat-sangat rugi. Subhanallah. A'zarallahu ilayya imri'in akhra ajalahu hatta balagha 60 sanatan. A'zarallahu ila imri'in akhra ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala beri ruang kepada seorang manusia, setiap hambanya. Akhara ajalahu, Allah Ta'ala tempuhkan, mengakhirkan ajal maut dia. Hatta balagha 60, sehingga sampai usia 60 tahun. Allah Ta'ala tangguhkan. Yang mana semuanya ini adalah hikmah daripada Allah. Allah Ta'ala beri ruang supaya yang berdosa bertaubat daripada dosa-dosanya. Orang yang bersalah menyedari kesilapan dan kembali ke pangkal jalan. Orang yang kurang amalnya supaya gandakan amal, tambahkan amal-amal ibadah. Orang yang tidak bersungguh, maka bersungguhlah. Orang yang tidak ada ilmu, belajarlah sehingga ada ilmu. Semuanya ini adalah kerana Allah Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala cukup beri pengajaran kepada manusia supaya manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Lihatlah mereka yang tak pernah solat, masih panjang usia dia. Orang yang tak pernah solat masih lagi diberi peluang oleh Allah, sihat tubuh badan dia. Wang banyak, ada kenderaan mewah, ada keluarga bahagia. Tetapi dia tidak mengerjakan amal-amal salih. Allah berikan peluang kepadanya untuk dia bertaubat sebenarnya. Mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Namun sayangnya jika dia berterusan dalam keadaan lalai, dalam keadaan lara, sehingga dia datang bertemu dengan Allah Ta'ala, tak ada pahala pun, tak ada kebajikan. Allah berikan padanya umur yang panjang, namun dengan umur dia tidak beriman kepada Allah. Allah berikan harta kepadanya, namun harta tak dapat membantu dia. Lihat bagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quranul Karim, tuan-tuan sekalian. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah.
Adapun mereka yang di hari akhirat nanti diberikan rekod amalan sebelah tangan kiri, dia merayu-rayu kebinasaan. Merayu-rayu untuk kebinasaan. Ma'agna anni maliya. Mana harta benda aku tak dapat tolong aku pada hari itu. Harta aku tak dapat menyelamatkan aku rupa-rupanya pada hari ini. Dia merayu-rayu. Halaka anni sultaniyah wasak binasa habis segala pangkat dan kedudukan. Harta yang diharapkan yang dia rasa bahagia dengan harta rupa-rupanya. Tak ada satu pun harta dia bawa ke akhirat. Hanya kain kafan yang membalut jasad. Kain kafan itu pun terkadang-kadang beli dengan wang orang. Kadang-kadang yang berhormat beri kain kafan untuk peruntukan untuk kafan si mati. Kadang-kadang wang khairat digunakan. Wang khairat dibeli untuk digunakan untuk upah gali kubur semadikan jenazah kita. Wang khairat itu digunakan untuk membeli kain kafan, upah, uruskan jenazah kita. Di mana wang kita? Di mana wang kita? Dalam bank, dalam dompet pun sempat dikeluarkan untuk buat kebajikan. Bahkan duit pungutan orang ramailah digunakan kain kafan untuk membaluti jasad ini. Tak sempat nak dibelanjakan. Semua itu halaka anni sultaniyah, mana pangkat kedudukanku, hilang semuanya. Dikatakan bahawa Mustafa Kamal Ataturk bapa kemajuan Turki moden. Bapa pemodenan Turki. Masa dia mati, orang bawa pangkat-pangkat darjah-darjah kebesaran dia sebanyak 3 kereta kuda. 3 buah kereta kuda bawa pangkat Mustafa Kamal Ataturk ke mana? Ke kubur mengiringi jenazah dia. Kalau sebanyak itu anugerah dan pangkat-pangkat dia terima dan diiringi jenazahnya ke kubur, dan ke mana bintang-bintang pangkat itu? Dibawa balik dan diletakkan di muzium dan pamer-pamerkan sahaja. Namun ia masuk kubur dalam keadaan keseorangan. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyelamatkan dirinya. Halaka anni sultaniyah. Bagaimana empayar Fir'aun yang begitu mewah. Semua daripada emas, meja-meja makan daripada emas, pinggang mangkuk Fir'aun daripada emas. Setelah tenggelamnya Fir'aun dalam Laut Merah, lalu semuanya itu tinggal sia-sia, tak dapat membantunya. Sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, khuzuhu faghulluh, Allah telah perintahkan tangkap dia. Khuzuhu faghulluh, tangkap dia dan belenggu ia dengan rantai-rantai sepanjang 70 hasta. Sab'una zira'an faslukuh, 70 hasta, maka belenggulah ia. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Oleh itu, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi iza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli, muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Berkata Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi. Apabila turunnya surah ini, ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Turunnya surah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sering membaca doa subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Aisyah beritahu Rasulullah kerap membaca doa ini setelah turunnya surah ini. Bila turunnya surah ini, petanda bahawa Nabi akan kembali kepada Allah. Apabila datangnya pertolongan Allah dan pembukaan kota Makkah, engkau dapat melihat, wahai Muhammad, manusia berduyun-duyun yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berduyun-duyun, afwaja, berpuak-puak, berduyun-duyun akan masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbik, maka pujilah, bertasbihlah, pujilah Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohonlah keampunan daripada Allah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan memuji Allah dan beristighfar. Subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami. Wa bihamdika, segala puji-pujian bagimu. Allahumma ighfirli, wa Allah ampuni aku. Ini tasbih, banyakkan berzikir dan banyakkan beristighfar apabila kita telah mencapai usia senja. Dalam riwayat yang lain, fi sahihaini anha, daripada Aisyah juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru, perbanyakkan. Rasulullah perbanyakkan an yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, dalam solat baginda, dalam rukuk baginda, dalam sujud baginda perbanyakkan baca doa ini ataupun tasbih ini. Apa dia? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, dalam rukuk dan dalam sujud. Dalam sembahyang sunat tahajud sebagai perbanyakan. Allahu Akbar. Yata'awwalul Quran, makna yata'awwalul Quran ay ya'mala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan bertasbihlah kamu memuji-muji Allah Tuhanmu, wastaghfirhu, dan perbanyakkan beristighfar kepadanya. Wa fi riwayati Muslim, wa fi riwayati li Muslim, dalam riwayat yang lain, riwayat daripada Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksiru an yaqula qabla an yamut. Nabi selalu perbanyakkan zikir ini sebelum baginda wafat. Apa dia? Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga sering kita baca. Itu dalam doa kafaratul majlis ada, kita selalu baca. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, juga termasuk kafaratul majlis. Kita baca doa ni dan perbanyakkan, boleh dibaca bila-bila masa. Cuma kita letakkan zikir ini di akhir majlis kita. Di akhir majlis kita baca zikir ini supaya di sepanjang kita berada dalam majlis, sama ada mesyuarat ke, dalam kuliah ke, apa-apa pertemuan, bila kita baca doa ini di akhir majlis, maka Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan yang berlaku semasa mesyuarat ataupun dalam majlis tadi. Begitu juga bila kita baca di akhir usia, maka segala kesalahan, dosa-dosa, kesilapan yang berlaku, Allah hapuskan seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan puji-pujian padamu, astaghfiruka, aku mohon ampun, aku bertaubat. Astaghfiruka, aku mohon ampun denganmu ya Allah,
wa atubu ilaih, dan aku bertaubat ya Allah. Qalat Aisyah. Qalat Aisyah, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taquluha. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ini? Qala ju'ilat li alamatun fi ummati. Dijadikan padaku alamat, tanda-tanda pada umatku. Iza ra'aituha, bila aku tengok dia, tanda-tanda itu, qultu, aku tersebut. Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Subhanallah, ila akhir surah, sehingga habis surah itu. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain pula, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli, baginda memperbanyakkan sebut di akhir-akhir usia. Bermakna kita ni boleh siap banyak dah, perbanyakkan sebut zikir ini. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak zikir ini. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa bidada kalimat. Dan di sana ada riwayat lain yang Nabi beritahu bahawasanya dua kalimah yang sangat ringan disebut pada lidah, tapi berat dalam timbangan. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimah ini ringan disebut pada lidah, tapi saqilatani fil mizan. Berat dalam timbangan. Dua kalimah ini walaupun ringan disebut pada lidah, tapi berat dalam timbangan. Habibatan ila Rahman, sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah. Yang mana bila kita sebut kalimah-kalimah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan telah Allah Ta'ala akan suka dan kasih pada kita. Subhanallah. Jadi, apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Berkaitan dengan subhanallah, berkaitan dengan puji-pujian, alhamdulillah. Jadi Nabi banyak sebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikut saya, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lazimi sebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyakkan. Ya Rasulullah, araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Katanya Aisyah, wahai Rasulullah, saya dah perhatikan Rasulullah kerap benar sebut. Banyak benar berulang-ulang sebut zikir ini. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW beritahu bahawasanya tentang di akhir-akhir usia, sampai dekat dengan ajal maut. Bila baginda dapat tahu bahawasanya baginda dah hampir-hampir wafat dengan turunnya surah Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan yang kelima berikutnya, an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'asu kullu 'abdin ala ma mata alaihi, rawahu Muslim. Yang mana tuan-tuan utuskan Nabi, diutuskan setiap hamba-hamba ala ma mata alaihi, mati dalam atas kebaikan. Misalnya kita kata lazim kita
lazim kita menyebut la ilaha illallah ataupun tasbih, bertahmid, puji Allah, insya-Allah kita mati kebaikan. Siapa yang nak mati baik, mati elok, maka kesudahan yang elok, maka lazimilah dengan kita basah lidah kita dengan menyebut nama Allah. Ada satu kajian menyatakan bahawa bila kita dah berusia ni, tenaga kita dah tak banyak, tak kuat seperti dulu, tetapi jangan kita duduk saja nak bekerja pun dah tak larat, misalnya penat, cepat penat, letih lah. Maka jangan biarkan lidah kita juga keluh. Banyak lagi amalan yang kita boleh lakukan. Misalnya dengan kita banyakkan baca Quran. Dia kata bila kita diam, bila kita dah meningkat usia, kita diam. Bekerja pun tidak, dah bersara dah kita. Ke pejabat pun tidak, jumpa kawan-kawan pun tidak, tak larat dia nak pergi berbual-bual di kedai kopi sebagainya. Maka Allah jadikan dalam usia kita ni banyak baca Quran. Perbanyakkan baca Quran, banyakkan zikrullah. Perbanyakkan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usia itu, dalam usia begini, maka perbanyakkan kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Taala. Baca Quran, misalnya baca Quran sejuz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz dan sebagainya. Perbanyakkan kita. Dan lagi perbanyakkan istighfar, berselawat kepada Nabi. Jangan biarkan fikiran kita ni kosong. Isikan dengan zikir, dengan istighfar, selawat ke Nabi. Isikan. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimah. Agar bila kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan jiwa kita tenang. Ingatlah betapanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, Huwallazi khalaqakum min turab. Allah lah yang menjadikan kamu daripada tanah. Summa min nutfah, kemudian daripada air benih. Summa min halaqatin, kemudian bertukar menjadi darah, segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging. Summa yukhrijukum tiflan, kemudian dikeluarkan kamu sebagai bayi. Summa litablughu asyuddakum, kemudian sampai kamu satu usia yang meningkat tua. Summa litakunu syuyukha minkum mayutawaffa min qabl. Ada di kalangan kamu yang dimatikan sebelum usia tua. Walitabluhu ajalan musamma, dan supaya sampai kepada supaya tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wala'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu memahami. Subhanallah. Dalam surah itu Yasin yang sering kita baca. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilu. Dan sesiapa yang kami panjangkan umur dia sehingga dia jadi tua, kami kembalikan dia kepada awal kejadian. Jadi kalau manusia berfikir, manusia nak umur berapa lama? Umur kita ni makin meningkat, gagah kuat, kemudian makin menurun. Umur 50, 60, 70 makin turun dah. Makin turun dah. Akan kembali seperti bayi. Gigi dah tak ada macam bayi. Tenaga dah tak kuat. Makan pun kena orang lain sediakan makanan. Kembali kepada bayi semula. Pakai pampers dan sebagainya. Subhanallah. Jadi memandangkan itu semua, kita tak kekal hidup di dunia ini, maka mari kita buat persiapan. InsyaAllah. Dengan Allah, kita buat persiapan, lakukan sebagaimana yang Nabi kita suruh. Nabi kita lakukan. Perbanyakkan. Misalnya, amalan-amalan yang saya nak cadangkan di sini ialah lebihkan memerhatikan amalan-amalan wajib. Perhatikan amalan wajib kita, solat kita macam mana. Bacaan Fatihah kita sempurna tidak. Tengok
kesempurnaan ibadat wajib kita. Ibadat fardu ini merupakan kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan pada setiap individu lakukannya. Yang kedua, menghindari hal-hal diharamkan oleh syariat. Jauhkanlah benda haram. Tak payahlah nak berlumba-lumba buat dosa misalnya. Dan sebenarnya kita pun tak pergi pun, insyaAllah, alhamdulillah. Disco, joget-joget, tak perlu lagi lah. Tak elok lagi dah dalam usia kita senja. Nak pergi, nak dedah-dedah aurat pun, apa nak banggakan, kita dah berumur, rambut kita, badan kita pun dah tak menarik seperti dahulu lagi dah. Maka tak perlu. Allah tak nak bagi notis. Tak perlu lagi buat maksiat. Hindarkanlah dosa-dosa. Dan kalau terbuat dosa, maka cepat-cepat istighfar, taubat. Dan tambahkanlah amal-amal sunnah. Amalkan sunnah Nabi itu. Kita sering bersugi, sering kan wangi-wangian pakai. Dan amal sunnah, makan cara Rasulullah, tidur cara Rasulullah sunnah. Nambahkan amal-amal sunnah dan perbanyakkan bertahmid, membaca istighfar, taubat, perbanyakkan zikir-zikir. Dan perbanyakkan amal-amal ringan. Seperti tapi pahala besar seperti berzikir dan berselawat kepada Nabi SAW. Rutin baca zikir pagi dan petang, baca al-maksurat misalnya. Itu bagus sekali macam ni, sudah pendengar sekalian, kita ruangkan masa dengan tazkirah ringan-ringan, santai dengan tazkirah. InsyaAllah. Jadi dalam beberapa perkara ini, mudah-mudahan saya dan rutinkan mempelajari Al-Quran dan mentadabbur akan maknanya, dan pesan pada anak-anak kita supaya didik anak-anak cucu kita supaya menghormati orang tua dan sentiasa berdoa. Bimbing mereka berdoa untuk orang tua kita. Mudah-mudahan bila kita dah meninggal, anak-anak juga akan berdoa kepada kita. Subhanallah. Itu sahaja dapat saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberkati Allah, jadikan sebagai amal-amal saleh, insyaAllah. Sudah itulah dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin kita buka soalan ke Ustaz? Ada yang nak bertanya kot? Satu dua soalan ke kan? Okey, kepada yang nak bertanya, dipersilakan. Sebarang kemusykilan, silakan. Okey, nampaknya sebenarnya jelas tak ada soalan ni. Okey, alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Fikri atas kesediaan berkongsi ilmu kita pada pagi ini. Semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat melalui pengurusan ilmu tentang cara tingkatkan amalan soleh di akhir ini. Maka amat beruntunglah amat beruntung sekali orang-orang di kalangan yang di akhir-akhir ini yang beriman dan beramal soleh. Lebih-lebih lagi daripada itu, jika dia memiliki anak serta zuriat keturunan yang sentiasa mendoakan kesejahteraan ketika mereka hidup dan meninggal dunia kelak. Dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah di akhir usia ini dan kita terus istiqamah dalam keberkatannya. Dan Ustaz, kita akhiri dulu Ustaz ya, majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Jumpa lagi Ustaz dan para jemaah sekalian. Sama. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.